Salah satu sasaran paling menarik dalam jalur asteroid utama, asteroid Psyche, ialah asteroid gergasi yang kaya dengan logam, kira-kira 3 kali lebih jauh dari matahari berbanding bumi. Apa yang menarik mengenai asteroid ini dan kenapa kita bakal menghantar misi menakluki asteroid ini tak lama lagi? Tahukah anda saiznya sebesar jarak dari KL ke Ipoh? Kenapa saintis ingin menghantar kapal angkasa ke asteroid ini? Adakah terdapat sejumlah emas yang banyak di sini? Atau mengkaji teras bumi dengan cara memahami struktur jasad angkasa lain? Kekal hingga akhir video ini, kerana anda akan dibawa terbang secara maya ke asteroid Psyche. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Asteroid Psyche dijumpai pada tahun 1852 dan merupakan asteroid jenis M. Jisimnya kurang 1% dari bulan. Purata diameter asteroid ialah kira-kira 226 km, kira-kira 1/16 diameter bulan kita. Psyche mungkin merupakan teras sebahagian daripada planetesimal yang telah berkecai. Dunia kecil sebesar bandar atau negara kecil yang merupakan struktur asas pertama planet. Jika ya, asteroid Psyche boleh menawarkan pandangan dekat bahagian dalam planet batuan seperti bumi yang biasanya tersembunyi di bawah lapisan mantel dan kerak. Ahli astronomi di bumi telah mengkaji Psyche dalam bentuk panjang gelombang yang boleh dilihat dan inframerah, di mana membawa kepada idea bahawa asteroid ini mungkin berbentuk seperti kentang. Psyche mengorbit matahari di antara Marikh dan Mushtari pada jarak antara 378 juta hingga 497 juta kilometer dari matahari, iaitu 2.5 hingga 3.3 unit astronomi, di mana 1 unit astronomi mewakili jarak antara bumi dan matahari. Psyche mengambil masa kira-kira 5 tahun bumi untuk melengkapkan satu orbit matahari, tetapi ia mengambil masa lebih 4 jam untuk berputar sekali pada paksinya. Atau mudah kata, satu hari di sini hanya 4 jam sahaja. Penerokaan asteroid yang menarik ini kini menjadi sasaran utama misi Psyche NASA. Sasaran untuk dilancarkan pada Ogos 2022. Kapal angkasa Psyche akan tiba di asteroid pada awal 2026 dan kemudian dibantu oleh bantuan graviti planet Marikh pada 2023. Selama 21 bulan di orbit, kapal angkasa ini akan memetakan dan mengkaji Psyche menggunakan pengimejan berbilang spektrum, spektrometer sinar gamma dan neutron, magnetometer dan alat radio untuk pengukuran graviti. Matlamat misi adalah antara lain menentukan sama ada Psyche sememangnya teras planetesimal ataupun tidak. Sebelum tu anda tentu tertanya-tanya, apa itu planetesimal? Planetesimal adalah pembentukan planet yang dijangka terbentuk melalui pertaupan planet-planet kecil disebabkan tarikan graviti. Pelayaran kapal angkasa Psyche sejauh 450 juta kilometer ke asteroid Psyche boleh dikatakan sebagai perjalanan ke pusat bumi. Asteroid Psyche mungkin mendedahkan bahan teras planetesimal yang membezakan lapisan luarnya tatkala zaman pelanggaran sistem suria bermula, dan kemudian terlucut dari lapisan luarnya melalui pelanggaran dahsyat semasa pembentukan awal sistem suria kita. Jika ya, asteroid Psyche boleh menawarkan pandangan dekat bahagian dalam planet batuan seperti planet kita yang biasanya tersembunyi di bawah lapisan mantel dan kerak, dan petunjuk tentang kehancuran dan hentaman yang dialaminya sejak dahulu lagi boleh mempertajam pandangan tentang pembentukan sistem suria kita serta sistem planet di sekeliling bintang lain. Kapal angkasa Psyche akan memberi kita lebih daripada gambaran masa lalu kita yang mendalam. Kita dapat melihat permulaan masa depan teknologi kita. Nak tahu ciri-ciri kejutaan kapal angkasa ini? Kapal angkasa yang dinamakan Psyche ini juga akan menggunakan pendorong ion bagi membina kelajuannya. Kuasa elektrik daripada panel suria akan menggerakkan sejenis pendorong baru yang dipanggil pendorong Hall, buat kali pertama dalam sejarah penjelajahan angkasa lepas. Gas xenon ditukar kepada ion xenon yang dikeluarkan dari kapal angkasa untuk memberikan tujahan pada mulanya perlahan akan tetapi mulai memecut secara berterusan. Malah, komunikasi kapal angkasa ini boleh menjadi penanda aras baru sambil bergantung pada sistem komunikasi utamanya yang masih berkonsepkan tradisional.
kapal angkasa itu menyelahkan fungsi teknologi baru, iaitu menguji komunikasi laser yang mengekut mesejnya pada foton atau zarah cahaya dan bukannya pada gelombang radio. Potensi untuk menghantar lebih banyak data kembali ke bumi dalam tempoh masa tertentu akan semakin meningkat. Psyche akan dilontar melepasi marikh dengan bantuan graviti semasa pelayaran 3.5 tahunnya ke asteroid. Kemudian, menghabiskan 21 bulan untuk mengukur dan melakukan pemetaan secara beransur-ansur, mengemaskini landasan orbitnya sehingga ia melepasi tepat di atas permukaan. Dari segi saiz, ia sebesar gelanggang tenis. Sebenarnya, badan utamanya cuma sebesar sebuah kereta pintar iaitu 3.1 meter, akan tetapi sayap panel solarnya sebesar 25 meter. Psyche hampir menutup gelanggang tenis. Nak tahu macam mana kapal angkasa ini bergerak? Panel solarnya yang besar akan memacu ionnya, mengurangkan keperluan untuk membawa bekalan bahan api yang besar. Di angkasa lepas, tiada sesi sempat minyak. Oleh itu, tenaga suria digunakan untuk memacu kapal angkasa ini. Elektrik daripada panel solar digunakan untuk menukar sumber bahan api, gas xenon, kepada ion xenon. Semasa ion keluar, ia memberikan tujahan, mengeluarkan cahaya kebiruan. Ayunan oleh planet Marikh juga akan memberikan Psyche tolakan graviti ke arah destinasinya. Bagaimana ia akan mengkaji asteroid tersebut? Alat instrumentasi seperti pengimejan berbilang spektrum, spektrometer sinar gamma dan neutron serta magnetometer akan membantu mengenal pasti logam, silikat dan bahan-bahan yang membentuk batuan asteroid serta pengetahuan tentang elemen kimia pada permukaan asteroid Psyche seperti besi, nikel, silikon dan oksigen. Dan akhirnya, mengesan ciri-ciri medan magnet asteroid dalam membuka lembaran sejarah awal pembentukan batuan yang besar ini. Tahukah anda? Teknologi terkini yang dibawa kapal angkasa ini adalah pembaharuan dalam menghantar data-data kembali ke bumi. Kapal angkasa ini menggunakan gelombang radio dan DSOC. Apa itu DSOC? DSOC atau Deep Space Optical Communication. Komunikasi melalui laser kedengaran science fiction, akan tetapi kini ia menjadi realiti. Sistem DSOC mengekut datanya pada foton atau zarah cahaya, bukan pada gelombang radio yang biasa digunakan. Ini adalah ujian teknologi baru. Dijangka membolehkan Psyche dan mungkin misi lain pada masa depan menyimpan lebih banyak maklumat ke bumi dalam jangka masa tetap melalui gelombang radio. Kapal angkasa ini dijadual berlepas pada 1 Ogos 2022 dan dijangka tiba di asteroid ini pada tahun 2026. Jauh perjalanan, luas mata memandang. Ikat tali pinggang anda untuk perjalanan jauh merentas angkasa. Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Asteroid Lab sign off from space.